Okay. Okay, hai semua. Okay, sekarang ni dah 50. So kita dah 50 participant. Dah pukul 4:05 jom kita start je lah. Sebab sebelum ni memang ramai. Tapi sekarang ni sebab dah boleh pentas daerah, dah boleh pergi jalan-jalan Langkawi. So ramai yang weekend pergi travel. Okay. Dah ingat kena cakap Terengganu tak? Saya kena cakap Terengganu. Faham Okay, kalau tak faham, cover je. Cover tu cakap lah. Cakap je, tak faham Dekat dalam apa tu chat, tak faham. Okay. Tak faham. Tak faham? Alah, baru start takkan tak faham dah. Okay, so okay, korang boleh tulis. Saya nak tahu jugalah. Siapa yang tengok show ni? Adakah ini kali pertama korang tengok? Tekan type 1 dekat chat. Kalau kali kedua ataupun sebelum dah pernah tengok ke apa, boleh type nombor 2. First time nombor 1, kalau ni second time ataupun banyak-banyak kali dah, tekan nombor 2. 26. Okay. Okay. Okay lah, ada dua-dua Tapi kena 2, 1, 2, 1. Okay, bagus semua. Okay, sebelum tu saya nak kenalkan diri lah. Saya Ella, Junior Team Manager Team Dynamics. Okay, terima kasih semua sebab join kita punya cooking show. Weekend stay join lah. Thank you terima kasih. Okay, so saya kenalkan diri. Saya Junior Team Manager Team Dynamics. Saya baru je lagi guna Thermomix ni dalam bulan 4 hari tu. Tapi serius memang macam-macam lah. Tak pekat cakap kena. Lagi takut tak faham. Okay, itu cakap Terengganu lah. Bulan 4. Bulan 4. Saya baru start bulan 4 lah. Tapi macam-macam dah saya masuk. Sebelum ni memang boleh, saya tak berhenti masuk jugalah. Boleh lah sikit-sikit tapi kalau telur rebus tu boleh hangus, itulah tahap saya. Tapi sekarang ni letak-letak nak rebus apa, semua saya boleh buat. Alhamdulillah setakat ni tak ada lagi lah yang flat-flat tu. Okay. So ni tu pasal saya lah sekejap je ni. Okay. So kalau bab masak kan, apa yang penting? Apa yang penting? Kalau nak jimat duit, tambahlah beli sokma ke Kukupandan, sikit order. Nak jimat duit. Ataupun kalau nak buat resepi yang mudah je, capot jadi. Ataupun naklah resepi yang macam jaga kesihatan, nak diet ataupun ayah mak ada kecil manis ke benda, nak jaga kesihatan. Ataupun nak kreatif tak ada lah hari-hari makan ikan singgah sama tak. Naklah macam hari ni makan pasta. Ataupun esok makan sotong. Ni nak kreatif ataupun nak jimat masa lah. Sama ada boleh tinggal dapur ke, naklah duduk dapur berjajang kan. Jadi semua ni nak jimat duit. Nombor 1, nombor 2 nak jenis masak senang. Nak jenis masak sihat. Nombor 3. Nombor 4 nak kreatif. Tak mahu makan benda sama je. Nombor 5 nak jimat masa. Setmu suka yang rasa. Nombor 1 ke, 1, 2, 3, 4, 5. Semua sekali. Okay. Dok mau, dok dapur janjang. Tak mau duduk dapur berjanjang. Tukar translate pula. Okay. So, okay. Jadi, Thermomix ni lagi, boleh tengok. Chef-chef kita ni, sambil cakap, sambil video, sambil buat macam-macam ni, boleh buat belaka. Ada belaka dengan Thermomix ni boleh settle masalah. Tak perlu pilih pun 1, 2, 3, 4, 5. Boleh ada belaka. Okay, senang tak? Okay, sikit pasal Thermomix. Mari tak mau comot-comot saya masak. Tu betul. Tak mau comot-comot saya masak. Kalau sambal.
Memang lepas masuk sambal tu memang kena gonyah. Ha, tak apa lah. Faham tak gonyah tu dah? Sental lah, sental. Okay. Okay dah. Okay, Thermomix ni sikit lah. Bukan sekali. Tak tahu lah, aku tak faham dah tu. Okay. So, kalau Thermomix ni memang daripada kita tahulah, daripada Jerman. Memang tak silap. Memang molek lah. Kita tahu barang-barang Jerman ni taklah macam barang, bukan nak kata, tapi tak adalah macam barang-barang negara lain. Memang molek. Okay. World class German quality. Jual dalam 80 negara kita jual benda ni. Termasuk Malaysia. Ni memang tengok ni. Banyak kita punya design, kita punya pattern menang award. Tu penting lah sebab kita pattern. Kita je ada, orang lain tak boleh. Bab pattern ni kan. Sebab memang ada case yang nak tiru Thermomix, sekali kena tarik balik. Sebab apa? Sebab kita pattern lah. Dia kalah dalam mahkamah itu lah. Okay. Jadi belilah yang betul-betul molek lalu. Ni. Thermomix ni bukan baru Daripada tahun 1960 lagi ada dah Kita dah wujud lagi kok. Dah wujud lagi. 1960 dia start dengan blender biasa tu. Lepas tu tahun 1970 ada Lando dia letak function fungsi pemanas. Bijak fungsi pemanas. Lepas tu dia buat baik, buat molek tambah. Sampailah tu Thermomix lah, TM6 2019, akhir tahun 2019. Yang tahun 2019 ni dia ada software update. Daripada tahun 2019 sampai ni memang ada berubah. Kalau kita nak tambah function ke, nak tambah fungsi ke benda ke, software update je macam telefon. Kita software update. Kalau lah orang kata, aku tak ambil beli 2019 hari tu. Rugi lah. Nak beli lambat-lambat. Tak payah risau. Tahun 2019 dengan beli tahun 2021 sama je. Sebab dia boleh software update. Kita baru dia buat software update sebab ada Thermomix kecil, Thermomix Friends. Gitu. So kalau kata Thermomix 7 ke benda ke, memang lambat lagi lah. Kan? Okay. Satu lagi spek. One Thermomix, setiap satu Thermomix dijual setiap 23 saat. Lakunya. Tegi Thermomix ni jadi macam Kowe. Kalau dulu lah Kowe tu rasa macam untuk orang kaya je. Ni semua boleh lah. Rasanya hampir ke semua ada, bukanlah ada Kowe, ada benda-benda gitulah. Senang kan? Sama je dengan harga Kowe, buat air kau. Gitu. Saya suka Kowe, saya ada banyak Kowe. Okay. Ni barang-barang Thermomix. Kalau barang-barang kita tak boleh lah tunjuk flip chart ni. Kita adopsi lah. Kita ambil yang besar sekali. Ni kita panggil Varoma set. Wafer aroma. Ni untuk steam lah. Okay. Tengok ni. Ni Varoma lid. Varoma lid ni untuk nutup lah. Ni Varoma tray. Kalau nak steam ke sayur ke benda-benda, letak je lah atas ni. Boleh belaka. Ataupun nak basuh pasta ke, nak basuh benda-benda, boleh je guna benda ni, boleh je guna Varoma bowl ni. Ni nampak je kecil Ni boleh buat sangkar ayam 2.2 liter. Kalau nak tray kat English tray, nak basuh ayam ke benda ke, nak basuh pasta ke benda, boleh je guna benda ni juga. Kita nak steam, macam nak double layer, nak masak banyak-banyak, masak ayam atas ni, nak masak ke, nak masak sayur ke pun boleh. Sebab tu senang lagi masak. Sebab boleh sekali go. Boleh buat napih. Ayat je boleh buat napih. Okay. Ni. Ni kita panggil bolit. Bolit ni tengok nampak ada lubang Ada lubang ni.
Ada lubang ni untuk kacau-kacau tadi lah. Lepas tu, ni video. Ni kita panggil simmering basket. Kalau nak masuk nasi ya, nak masuk nasi pun boleh dalam ni. Kalau masuk nasi dalam ni, nasi tu jadi yang panggil low GI mas. Glycemic index dia, ni okey untuk diet, untuk diabetes. Memang molek masak guna simmering basket. Learning saya tak guna dah. Rice cooker tu. Rice cooker saya 700 mahal sebab saya nak nasi yang perfect. Tapi hari sekali guna Thermomix je. Okay? Sebab dia ada ni. Sebab saya rasa sehat lah. Sebab air starch dia semua jatuh. Tapi kalau lah tadi baru masak tu boleh steam kan. Tapi kalau lah adalah benda-benda macam nak steam, nak kukuh, benda-benda kecil sikit je, boleh je guna benda ni. Letak ke dalam ni, letak air, letak makanan dalam ni, steam je. Boleh sahaja. Yang ni set bowl je. Yang ni stainless steel high quality. Memang tengok. Memang molek lah. Sebab dia high quality. Jadi dia dok macam bau ke kalau lepas masuk kari nak buat air hijau. Dah apa boleh basuh je, boleh buat air hijau. Jangan risau. Dok yang risau, air hijau tu takkan rasa kari. Dok rasa kari. Okay. Ni besar ni 2.2 liter juga. Boleh buat seekor ayam juga. Saya pernah masuk rendang 1.5 kilo dalam ni. Okay. And then dalam ni ada, ni adalah blade lah. Okay. Ni blade. Nampak tak? Okay, belah ni saya tak berani lah nak ni. Dia ada tempat tajam. Ni tempat yang dok tajam. Tengok. Macam gini tak? Dia ada atas bawah. Nak tahu sebab apa? Okay. Untuk yang tempat tajam ni, tadi kalau contoh nak masuk lasang je kan? Nak masuk lasang senang je. Memang hancur tulang-tulang ikan tu belakang. Okay. Ataupun tadi boleh tengok Hana ni nak masak ikan patin. Dok hancur juga. Gana boleh hancur tulang ikan, gana boleh dok hancur ikan patin tu. Sebab blade ni satu ada yang dok tajam, satu yang tajam. Jadi dia boleh reverse, dok yang tak reverse. Masuk macam biasa, senang. So memang tajam gila ni, memang tajam. Kalau kita nak buat daging kisar tu kan, saya nak beli dah sekarang ni, memang buat sendiri jadi daging kisar. Satu lagi sebab housemate saya, dia tak makan daging kisar yang jual kedai, dia memang kena buat sendiri. Sebab dia takut benda-benda lain dalam tu lah. Ya. Okay. Apa lagi? Oh yang ni. Okay, yang ni adalah butterfly. Okay, butterfly ni pun dapat free. Ni kalau kita nak buat whipping cream, nak masak kek ataupun nak masak nasi goreng kan. Dia boleh kacau-kacau gini lah. Ataupun ni nak masak benda-benda fragile ke, benda-benda lembut ke, kita tambah dia jadi apa tu? Jadi acur. Jadi acur kita pun guna ni butterfly. Actually kan. Nanti saya akan sambung spatula tu sebab saya tinggal spatula. Saya baru lepas buat roti. Duk teringat pasal spatula. Tak apa, ada pula bahagian saya ni. Okay. Okay, okay, agak faham orang utara. Okay. Ni, sorry, ni measuring cup. Okay, ni measuring cup lah. Measuring cup biasanya duduk atas meja. Gini. Okay, dan ni akan nampak dia punya 50 mil dengan 100 mil. Ataupun kalau ada dudukan nak buat bentuk bulat ke nak buat skon tu, tekat dengan benda ni je. Boleh bentuk. Okay, biasanya dia letak gini lah. Okay. So, saya nak ajak siapa yang ada Thermomix tu, kalau nak buka biar lama sikit buka bahagian ni bahagian ni dengan bahagian ni. Jadi senang. Okay, kalau lah awak buka bahagian tepi ni, memang susah lah. Nampak tak? Bahagian yang tajam ni.
Bukan ajar lah, penanda. Bukan gitu je. Tak adalah nak uduh sangat tau. Faham? Okey. Okay dah. Tunas adalah ni lepas promo. Okay, kita promote lah harga sikit. Okay, Thermomix ni sekarang semua orang tahu 2988 lah. Sebenarnya company bagi voucher dia tolak siap-siap RM200. So sebab tu harga LEN ni 2988. Sebelum ni harga dia 7188. Rasanya 7288 gitu lah. Tapi sebab ada voucher 200 so jadilah harga 2988. Jadi boleh bayar ikut full payment. Bayar penuh, bayar habis lah RM6,000 tu. Dapatlah hadiah lah. Hadiah bag, carry bag tu ataupun cookbook. Tu best lah. Yang carry bag tu memang saya pun tak ada tu. Okay. Lepas tu sekarang ni ada financing option. Boleh bayar full installment guna credit card serendah 291 selama 24 bulan ataupun bayar deposit 2988 RM4,000 lepas tu bayar installment. Bolehlah bayar ikut debit card ke credit card ke bolehlah. Semua tahu rasanya, semua tengok Thermomix ni boleh buat belaka. Boleh blend, boleh steam, boleh kacau-kacau. Boleh nak whipping cream ke, nak masak ke, nak uli. Bak uli sedap kali. Sebab saya ada reti masak tapi saya ada macam-macam barang masak sebab saya suka masak tapi tak reti. Faham? Sekali nak sebab jumpa Thermomix. Bolehlah buat belaka. Tak adalah jadi hancur semua makanan kan. Rugi. Nak masak air kita, ada nak buat fermentation, nak buat high temperature. Kat Leni masak guna nak ikan bilis lah. Ikan bilis tu kalau guna Thermomix ni memang rangup gila. Serius tak tipu, memang sedap gila. Kalau dulu nak masak ikan bilis takut acuk, takut hangus. Kalau dah hangus lembek. Dia macam dah rangup gitu. Sugar stage banyak lah. Segi sedap Thermomix ni sebab dia basah sendiri. Kita letak air siapa tanya tu? Sambil anak nangis pun kita boleh masak juga. Kita tekan sekejap je. Boleh tinggal. Kalau dulu duduk dapur kan anak nangis memang kena tinggal dah lah. Kena off tu. Ni Thermomix boleh masak lagi. Anak nangis pun. Okay, jadi Thermomix ni kalau Thermomix ni boleh siapa? Single. Saya single. Saya ada Thermomix 2 ni. Sedap lah. Rasa excited semua nak balik nak masak benda. Leni kalau malah tu, masakan malah saya adalah nasi ayam. Okey, dulu memang tak mikir pun nak buat nasi ayam. Leni buat nasi ayam rasa malas nak masak. Buat nasi ayam. Okey, lepas tu untuk pasangan baru kahwin. Tak payahlah beli barang-barang lain. Beli Thermomix je. Jimat tepat, jimat space. Minta Thermomix. Tadi saya memang boleh guna belakang. Ramai customer saya, tok lelaki je masak. Tok lelaki dia macam masak sama-sama. Rasa sedap je lah. Tak ada lah orang puang je kena dapur lah. Lepas tu boleh masak dengan anak-anak, buat aktiviti. Yang ni sungguh. Memang anak-anak pun excited. Segi tau. Kalau lah nak pujuk lah tok lelaki tu, ceritalah ke anak. Tegi kalau ada Thermomix ni boleh buat cookies, boleh buat candy lollipop ke apa ke. Lepas tu anak-anak ni boleh kabur kaya. Kadang-kadang tu anak-anak ni ayah ni pujuk dengan anak baru nak bagi kan. Kaburkan anak gitu Lepas tu untuk keluarga untuk mak kita lah, orang tua pun boleh. Jangan risau. Kalau Leni ni, kalau yang paling dekat dengan saya, mak dah tahan nangis. Dia dah sehari je, tak sampai sehari, petang tu mak resepi diri dah. Anak dia duduk patang. Mak dia masakkan sedap bawah.
Anak ni tengok dia laki kelas dia makan kan sebab pasal. Sudah tu saya cakap banyak dah. Okay, kita pass kepada siapa nombor 1? Suhaila. Kita nak masak laksam. Okay, pass tu Suhaila. Okay, Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Dengar. Okay, good. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Berjumpa kita pada minggu ni punya masak-masak. So, saya chef anda pada petang ni, Cik Su. Okay, so hari ini dalam pada mendengar Ella tadi bercerita, saya hari ni akan masak laksam. Okay, walaupun hari ni tema dia Pantai Timur, saya ni orang Selangor. Tapi suami saya orang Kelantan dan suka makan laksam. Jadi, dan saya juga sebelum ni memang ambil order buat laksam di hujung minggu. Tapi biasalah kan, kalau buat laksam tu renyah, leceh. Sebabnya you perlukan pengukus, nak kukus, and then nak rebus ikan, asingkan tulang, banyak kerja lah yang nak dibuat, nak buat sambal cili dia. Tapi selepas sebulan, baru sebulan saya pakai Thermomix ni, saya dah jatuh cinta. Okay, dalam masa sebulan ni dah dekat 3 kali dah saya buat laksam. Tu bukan lagi satu masalah. You name it, you got it. Okay, so dalam pada tadi, Ella bercerita tadi, so saya sempat dah merebus ikan saya. So pada hari ni saya menggunakan ikan kembung. Okey, ikan kembung saiz besar 4 ekor menggunakan mixing bowl ni. So tadi saya rebus dia dalam tempoh 15 minit menggunakan suhu 100 darjah Celsius and also guna reverse mode lah. Itu yang paling best, ikan saya tak hancur. So saya tunjuk dekat you all hasil daripada saya merebus ikan tadi. Okey, boleh nampak tak tu? So nampak tak ikan saya tak hancur pun walaupun dekat dalam ni ada blade. Hebat kan? Okey, so yang paling saya seronok, sepatutnya lepas ni biasanya saya tapis, kemudian saya akan keluarkan isi ikan dan saya kena blend. Tapi kali ni tak payah. Tak payah, why? Sebab saya hanya menggunakan mode blend. Okay, saya akan terus sahaja blend. Okay. Alright. Saya pilih mode blend dan saya akan pilih selama 2 minit. Okay. Pada speed 8. Okay, sekejap ya. Tunggu dia blend. Okay. Okay, jangan risau. Dia bergegar tapi dia tak jatuh sebab di bawah dia ni permukaan dia dia macam getah. So dia tak akan bergerak. Okay. So, kalau ikan yang kecil-kecil ni, saya akan menggunakan mode blend. Tapi kalau saya menggunakan ikan yang besar, okay. Kalau ikan yang besar, contohnya macam ikan tongkol, apa yang saya akan buat adalah saya akan menggunakan mode halus sehalus-halus. So, jangan risau kita blend ni memang dia punya tulang tu memang tak sangkut dekat tukar. Memang dia hancur sehancur-hancur ni. Tak dengar ya suara saya. Okay, sorry. Sekejap ya.
Okey. Tamatlah sudah sesi blend kita. Okey, mari kita tengok hasil setelah saya blend. Okey. Okey, memang hancur. Macam mana tunjuk kat you all, nampak tak? Okey, memang hancur. Okey, tak ada masalah dan saya pun tak payah tapis-tapis dah. Saya hanya terus saja masuk ke dalam mangkuk. Okey? Okey. Alright. So kalau you tengok sekarang ni, kosong dah dekat dalam kita punya mixing bowl ni. Alright? Dan yang paling saya suka bila mood tu dah done, bunyi muzik dia tu macam sedap je telinga kita mendengar. Okay. Now, apa yang saya akan buat lepas daripada saya dah blend, okay. So next, saya akan menggunakan bowl yang sama. Saya tak payah dah nak guna periuk. Saya akan blend lagi sekali. Okay. Bahan-bahan yang saya ada untuk masak laksam. Bawang besar, lengkuas, dan also lada hitam. Okay, and lada hitam ni pun memang akan hancur. Right, saya masukkan je dekat dalam mixing bowl. Okay. Okay, dan saya masukkan sedikit sahaja air. Okay, cukup. Okay, dan saya blend dia sekejap je yang ni. Okay, kita blend. Right. Okay, 30 saat. Okay. Okey, selepas 30 saat dah pun hancur. Right, kita tunggu sekejap. Okey. Okey. And paling best saya akan menggunakan spatula ni untuk saya bersihkan di bahagian penutup ni. Bersihkan je. Okey. Okey. Right. Okay, and saya akan tunjukkan dekat you all. Tada! Hancur kan? Menggunakan spatula, so saya hanya perlu bersih-bersihkan sedikit di bahagian tepi. Okay. Okay, kita bersihkan bahagian tepi dia sebab lepas ni kita nak masukkan balik ikan yang kita blend dekat dalam ni. Okay, dah bersih dah dekat bahagian tepi ni. Okay, apa saya akan buat next adalah lepas ni saya akan cerita kat you all apa yang best lagi about Thermomix. Okay, tadi ikan yang dah siap di blend saya masukkan semula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Next, saya akan masukkan saya punya mise, okay, ke dalam. Saya masukkan saya punya cube ikan bilis. Okay. Alright, saya masukkan garam ikut cita rasa kita. Okay. And sebelum saya terlupa, nasib baik teringat kita punya santan. Satu saat. Tada, magic. Nasib baik saya teringat. So kita masukkan aja sekotak santan ni. Okay, dah masuk dah semua. Alright. Okay, again saya menggunakan spatula saya. Alright. Saya hanya kacau saja sedikit bahagian tepi dan kemudian tutup mixing bowl. Alright. Dan saya akan masak dia selama 20 minit. Minit je.
pada suhu 100 darjah Celsius. Okay, and also reverse mode. That's it. Okay, sambil-sambil tu kita dah boleh berborak dah. Okay, okay, sebenarnya saya nak ceritakan sedikit dekat you all apa yang menarik, okay, about kita punya Thermomix ni. Sebab sebagai seorang yang saya consider newbie jugalah, baru je sebulan berjinak-jinak dengan Thermomix ni, tapi saya macam dah pandai sangat masak rasanya. Kalau sebelum ni tak pernah pun buat pizza, tapi dalam sebulan ni dah buat pizza 2 kali, dah buat smoothie, and also paling best sekali, yang paling pandai sekarang ni buat teh tarik. Ceritanya, okay? Right, later saya cerita, sambung lagi. Okay, kalau you all tengok dekat sini, alright, Thermomix ni kita boleh masak ada 4 layer. Alright, 4 layer. Okay, so daripada yang bawah, mixing bowl. Okay, mixing bowl ni kita boleh masak sup ataupun dessert. Kemudian dalam simmering basket kita boleh masak nasi, kita boleh rebus potato, and also kita juga boleh pasta. Dan kemudiannya ni kita ada Varoma. Okay, Varoma untuk steam egg or vegetables. Dan yang belah atas sekali, okay, Varoma tray ni untuk steam meat, fish and also chicken. Okay, biasanya laksam. Laksam pun tadi saya masak guna Varoma tray. Okey, dah siap dah pun sebenarnya saya punya laksam tadi menggunakan Varoma tray tadi. Okey, mungkin saya boleh tunjuk sedikit. Okey, tada! Laksam yang sempat saya buat tadi menggunakan Varoma tray. Kalau tak dulu kena guna pengukus. Okey, dah leceh dah. Alright, so next. Apa lagi yang saya nak bercerita? Maksudnya tadi tu, untuk slide yang tadi saya nak ceritakan, dalam satu alat, macam-macam aktiviti masakan kita boleh buat. Oh, ada yang tanya macam mana nak buat laksam tu? Okay, nanti kita share. Alright? Okay, okay. Dan seterusnya, TM6 boleh kukus? Mesti boleh. Sebab laksam tadi saya buat guna TM6. Okay? Next, selain daripada itu, kita punya TM6 ni, kita ada pelbagai mode. Salah satu mode-nya adalah mode kettle. Okay, kettle biasa kita guna untuk masak air kan. Tapi now semenjak dah ada Thermomix, okay, dah tak gunalah tu. Okay, tak guna dah untuk kettle untuk masak air, which kita boleh pakai je mode kettle dekat dalam sini. Right? So, mood kettle ni adalah di antara 37 hingga 100 darjah Celsius. It is very important untuk dapatkan temperature yang betul. Especially untuk makanan baby. Okay? Makanan baby, and also untuk orang yang suka minum teh, minum kopi. So, untuk dapatkan tekstur yang betul dia, ada boleh menggunakan mood kettle. Right? Next, kita go to this one adalah slow cook mode. Siapa yang suka masak sup tulang, buat stew. So, sangat sesuai mode slow cook ni untuk anda. Okay? So, you hanya perlu setkan je dia punya temperature dan kemudian pakai reverse mode and tinggalkan sahaja. So, tak payah pening-pening air dia, air dia kering ke, jangan risau. Alright? Menggunakan mode slow cook. Okay, next kita go kepada yang mana suka buat yogurt, yang mana suka buat cheese. This is for you. Okay, kita panggil dia fermentation punya mode. Saya pun belum pernah buat lagi. Okay, so fermentation mode ni sesuai lah untuk orang-orang yang suka buat cheese sendiri kat rumah and also yogurt sendiri dekat rumah. Okay. And the last one ni mencabar juga because of how to pronounce. Mula-mula saya nak pronounce pun saya tak reti. Sos vide ke, sos vide ke, sos vide ke. Rupa-rupanya bila dah belajar dengan kawan-kawan advisor kita yang lain, bunyi dia adalah sous vide. Okay, sous vide. Okay, sous vide ni dia punya function dia adalah okay,
Contohnya orang-orang yang suka makan steak. So kita tengok macam mana dia masak. Selalunya kita ingatkan lempar je dekat atas kuali, masak dah kan, nak well done ke, nak medium rare ke kan. Rupa-rupanya sous vide ni dia ada satu mesin. Alright, sous vide ni dia adalah daripada perkataan French yang bermaksud saya lupa dah because of nervous sangat. Underneath pokok kelapa. Lupa sudah. Okay. Alright. So biasanya dia adalah makanan-makanan yang diletakkan di dalam vacuum bag ataupun ziplock bag. Okay. Yang kita nak dapatkan dia punya good temperature. Under vacuum. Thank you so much. Okay. So kita ada dia punya dia punya mode sous vide. Okay. Alright. So seronok kan? Selain daripada 4 mode yang saya cerita tadi ni, ada macam-macam lagi mode yang ada dekat dalam kita punya Thermomix. Yang you all sendiri, macam saya pun baru sebulan sampai, petang sampai, malam saya dah explore dah dan memberanikan diri dah. Because prinsip dia macam pandai guna handphone, pandailah guna Thermomix. Okay? So, saya rasa itu sahaja. Sementara menunggu kuah saya masak, saya nak pass kepada Intan. Go to you, Intan. Thank you, Su. Rasanya sendirilah kan. Senang sikit saya nak tunjuk kita masak hari ni. So, Assalamualaikum, selamat petang semua. Nama saya Intan. Saya asal Terengganu lah, tapi sekarang saya berkhidmat di Sabah lah, bekerja di Sabah, dah 3 tahun dah dekat sini. So kalau kadang-kadang keluar bahasa Terengganu ke, kadang-kadang keluar bahasa Sabah ke, kadang-kadang keluar bahasa Batu ke, kau faham lah Sabah boleh faham, Terengganu boleh faham juga kalau tak faham cakap dia tak faham Okay, so hari ni saya nak tunjuk cara buat popok leko. So biasalah bila duduk jauh dengan keluarga, jauh daripada negeri asal, kena kalau nak makan apa semua kena cari sendiri, kena buat sendirilah. Kalau macam masakan yang daripada kampung benda tu memang basically masak sendiri. Okey, sebabnya kat sini kan kalau ikut saya kat Sabah ni memang rasa dia lain sikit lah dengan dekat orang Semenanjung. So biasanya kat sini memang susah lah nak cari makanan daripada luar yang boleh kena dengan tekak kita kan. Terutamanya orang Ganu. Orang Ganu ni tak lari daripada tepuk. So kalau saya dulu kan, sebab dulu yang sebelum PKP kita senang nak balik, tapi senang pun tak senang juga lah. Dua flight, masa KL dulu, lepas tu baru turun Terengganu, lepas tu dari Terengganu, KL, lepas tu datang sini macam tu. So basically kalau dulu yang time boleh balik sebelum PKP tu, saya boleh kata 1/3 luggage bila balik sini, memang bawa balik popok leko, memang bawa balik kopi. Standard orang Terengganu lah, rasanya orang Terengganu mungkin jangan yang popok ni. Lepas tu yang kedua, bila keropok ni kat sini ada. Tapi memang rasa tak lama lah. Dan kebanyakannya tepung banyak lah. So memang lari dekat lah. Baik tak makan lah, baik tak beli. So jauh nak main sementara tu, simple je sebenarnya popok leko nak buat. Dia kena ada 3 bahan je. Kurang lah 3 bahan lah kata kan. 1 ikan, 1 tepung, satu lagi kena ada skill lah kot macam tu kan. So ikan, basically saya guna ikan selayang. Itu ikan yang macam kita boleh pakai ikan selayang, boleh pakai ikan tamban lah biasa buat popok. Tapi kalau ikan selayang ni lagi sedap lah, lagi sedap. Dia punya isi compare dengan ikan tamban pun sedap juga, tapi ikan tamban tu dia cepat hancur lah bila kita buat. So kalau ikan selayang cakap Sabah ni memang tak ada. Sebabnya dipanggil ikan basuh. So ikan ni, mula kita akan blend dulu lah. So basically, ni saya guna ikan ni masuk je. Dan ikan ni kan kalau macam kita sejukkan dulu lagi bagus lah. Sebabnya bila nanti kita nak goreng kan dia lagi crunchy lah sebenarnya. So kita blend je. Blend berapa minit? Tak sampai seminit pun. Kita blend untuk dia jadi paste, jadi fish paste tu dalam 30-40 saat. Dah kita ambil 40 saat lah. Dan kita ambil sikit, dan bising sikit kan. So saya tak cakap buat bising nak buka.
Dah siap. Saya nak cakap pun tak sempat cakap. Nak duduk pun tak duduk kan. So ni memang muzik yang kita suka dengar lah. Setiap kali dengar tu rasa macam mana saya nak pergi kan. Bila dia panggil tu kan. Tapi at least dia remind lah. Mungkin boleh tidur balik kalau dengar muzik ni. So, okay. So ini kalau tak tahulah nampak ke tak kan jauh stand saya ni. So ni nampak ke macam ini fish paste lah. Maksudnya bila dah hancur macam tu nanti kita guna fungsi kedua. So fungsi kedua ni sebelum tu kita tolak dulu lah dia punya, kita straight down dulu. Mana-mana yang lekat kat tepi tu dah ikan ni semua. Kita kata semua kita guna lah ikan kot. Sayang ikan kat sini bukannya nak kata mahal tak, mahal sangat, nak kata murah tak mahal juga. Tapi kalau ikan selayang bagi saya atau ikan basung ni yang saya beli kat sini ni RM10 sekilo macam agak mahal lah sebenarnya. Okey, kita straight down je di sisi dia tu. Okay. So tadi saya kata bahan kedua dia apa? Tepung. So tepung ni pakai tepung apa? Bukan tepung gandum keras nanti. Saya rasa mungkin kalau yang kat sini tu sama ada dia banyak tepung atau mungkin dia pakai tepung gandum lah. So jadi keras lah So kita pakai tepung sagu. Letak je. Dia sebenarnya kalau kumpul ekor ni makin sikit tepung makin sedap lah sebenarnya sebab dia makin lembut, dia tak keras. Tapi tepung ni kita sekarang letak supaya dia tak melekat lah. Nanti bila kita nak bentuk-bentuk pupuk tu dia macam agak sticky lah kalau letak sebab dia fish paste kan. Lepas tu kita letaklah garam sikit. So next, memang bukan kerja kita, kerja Thermomix juga. Untuk dia uli just untuk bagi even lah macam tu, untuk dia ratakan semua. So biasalah kita kalau manual uli pakai tangan, kita ada Thermomix, kita uli pakai Thermomix. So kita ada function menguli. Uli bukan buat roti dia, so buat popok lekor pun kena menguli. So kita ambil dalam 1 minit ke 2 minit. Okey, dan kita boleh uli. So sementara dia menguli kan, 1 minit setengah ni banyak benda sebenarnya kita boleh buat. Biasanya kalau time kat dapur, kita dah boleh start basuh piring, basuh mana-mana kita pakai tak banyak pun, tapi kena basuh juga. So boleh dah start boleh basuh mangkuk ni ke, and then boleh kemas kemas dapur sikit apa yang salah. Masalah tapi boleh lah kan. Ataupun boleh tidur kalau rasa nak tidur lah kan. Maksudnya kalau penat boleh duduk, boleh tengok TV, boleh buat banyak benda tak. 1 minit ni rasa macam sekejap tapi lama lah kalau macam kita orang penat. Dan kita bila balik kerja, macam malas nak masak. Tapi bila ada sudah rasa macam senang nak masak tu, dia lebih rasa macam seronok ni nak masak. So, masa in between tu, kita tak risau. Tak risau nak tinggal, tak risau dia kacau sendiri, tak risau hangus. Even kalau macam contohnya kita terlelap ke apa kan, dia ada sistem safety lah. Maksudnya dia boleh stop sendiri dan dia akan shut off sendiri lah dan kita boleh resume masak balik lepas tu. So, ni, sementara itu, dia kena ada yang ketiga saya kata tadi kan, dia kena ada skill kan. So skill ni nak kata tak ada sangat. By the way kan, mak mertua saya ni, dia tokek popok lekor. Tapi saya rasa hari ni dia tengok kau saya buat popok lekor. Ai mak, kalau tak jadi, tapi insyaAllah jadilah. Tapi skill muli tu takkan sama dengan popok mak lah kan. Okay. So basically yang kita dapat fish paste. Macam ni kan, dia fish paste lah, dia paste ikan lah, basically macam tu. So kita ambil yang ketiga step kita ni, step untuk kita membentuk-bentukkan popok lah, untuk nampak rupa popok. Sebelum tu saya nak keluarkan, kita dust dulu kita punya mat ni supaya dia tak berapa melekat lah macam tu. Sebab kita nak pakai tangan ni. So kita keluarkan yang fish paste tadi tu supaya dia tak melekat sangat. Okey.
So yang ketiga skill ni InsyaAllah bolehlah nampak rupa pokok kan. Tapi yang seronoknya bila Thermomix ni rasa macam semua benda yang kita tak pernah buat, tak pernah imagine boleh buat pun. Sebenarnya kita boleh buat macam tu. So siapa pernah imagine saya akan buat pokok lekor kan? So jadi jugalah macam tu lah. So okay, apa yang kita buat? Kita dah sikit kan yang tepung ni. So kita ambil sikit lebih kurang dalam 10 gram, 20 gram macam tu untuk kita bentukkan dia, untuk kasih panjang dia lah. So tips mak saya, dia kata pakai ujung jari, kita bulat-bulatkan dia dulu macam tu sebab nanti kita nak dapat end ujung yang cantik kan. So kita bulat-bulat dia dulu, pakai ujung jari je. Lepas tu kita bagi light pressure je untuk dia punya uli tu, light pressure je, jangan tekan kuat sangat. So kita start tolak macam ni kan. So it depends lah, kalau kita nak buat halus panjang, kita buat halus panjang. Kalau kita nak buat tebal. Tapi should be nanti bila contoh kita steam ke, kita goreng ke, dia lembut dah. Kalau tanda-tanda kalau macam dia keras, terlampau crunchy tu maksudnya banyak tepung. Biasanya kalau macam peniaga di luar ni memang dia buat banyak tepung. Sebab nak jimat kan, nak jimat ikan. So basically pokok lekor ni kan, yang kita ada tiga jenis lah yang setakat yang saya suka lah. Pertama kita ada goreng tanpa rebus. Yang kedua kita ada rebus. Ataupun kita rebus dulu baru kita goreng. So lebih kurang panjang ni boleh lah. So lebih kurang macam ni kan, nampak tak? Panjang macam ni, lebar macam ni, macam tu. So yang ni kita susun je. Second function kita untuk kita buat, kita steam je. So kita susun dalam kita punya warung tray sebab nanti kita nak warung makan dia. And then kita buat like every around 10 gram, 20 gram okey dah. Gemuk-gemuk macam tu pun okey dah. So kita buat bulat-bulat tadi. So kita pakai ujung jari. Basically dia kata kalau macam orang yang terror mengundi pokok ni, kalau bersih dia punya pump tu, terror tu. So, maksudnya terror jugalah sebab ni pakai jari je kan. Apa lagi? So basically nanti kan kita akan steam pokok ni. Tapi saya rasa sementara tu, saya rasa kita boleh back to Ella dulu. Nanti sudah siap room steam nanti saya tunjuk balik macam mana rupa dia. Ella, back to Ella. Dah. Back to Ella. Okay dah. Oh, sorry. Okay, hai, jumpa lagi. Ini spatula, okay. Dia banyak benda awards lah. So dia akan nampak ada hooks kat sini. Lepas tu ada ring kat sini. Semua ada function tau. Jadi even sekecil-kecil spatula ni pun dia Thermomix memang design betul-betul. Tak ada main-main pun. So spatula ni, tengok. Nampak tak? Dia memang tak akan sentuh permukaan tabletop. Bijak tak? Okay. Jadi jangan risau, boleh letak macam tu je. Letak macam tu je atas ni. Memang ada kotor, memang hygiene. Okay. Lepas tu dia punya spatula ni ni kan tadi kan. Tak gini. Dia takkan sentuh blade yang tajam dekat bawah tu. Itu je. Bijak. Ataupun lah. Kalau lah kita masak nasi tadi kan. Kita masak dalam ni kan. Nak angkat. Panas memang kita tak boleh ambil. Nak ambil gitu je. Jadi ni dia adalah fungsi hook ni. Hook. So macam ni je. Angkat. Memang saya safe memang saya buat macam ni je. Memang tak jatuh. Bijak spatula ni. Okay.
So yang tu saya tertinggal tadi. Actually part ni saya nak bercerita pasal host gift. Kalau korang beli dalam period ni, korang akan dapat 6 host gift. So dia sangat best sebab tak nak tahu tak macam mana saya dapat host gift ni. Ni incentive advisor tau. Susah nak dapat. So tak semua advisor ada. Saya pun ada satu barang yang host gift ni korang akan dapat, customer akan dapat. Kalau beli period ni, saya tak ada. Okay, saya tak ada. Saya junior team manager kot tapi saya tak ada barang ni. Okay, jadi satu ni adalah pivot. Okay, yang ni kalau nak letak dalam baroma punya set lah. Kalau baroma ke apa, nak bagi rata suhu tu, letak dalam ni. Tengok, muat kan? Muat. So biasanya kita letak benda nak steam, cake, cupcake ke apa, letak atas ni. Ataupun tapi saya sekarang ni biasanya kalau baru lepas bake ke apa, buat roasting ke apa, saya letak atas ni juga. Macam-macam boleh buat dengan benda alas ni. Ni stainless steel high quality, tak dapat dibeli dekat Malaysia, diimport khas daripada Aussie. Semua host gift ni, 6 ni diimport daripada Aussie. So memang tak, Australia lah. So memang tak dapat beli. Memang tak dapat beli, okay? Okay, next adalah yang ni. Silicone mold. Ini high quality. So muat-muat juga. Okay. So siapa yang tengok dekat IG saya ada buat cake. Best lah sebab dia muat-muat dalam ni kan. So kita boleh steam, kita boleh buat macam-macam, buat puding ke apa. Guna ni. Tak perlulah risau nak kena cari bekas lain ke apa. Dah ada dah. Okay. Yang ni pun BPA free. Yang penting BPA free, okay. Tak adalah carcinogenic ke apa ke. Yang ni BPA free ke. Ni. Okay. Lepas tu yang ni pun dapat. Yang ni rectangle lah. Sebab ni. Dia buat atas ni. Jadi boleh buat layer double layer. Masak banyak sikit. Betul tak? Okay, yang ni pun muat-muat. Okay lah, tak perlu cari. BPA free juga, boleh masuk oven juga. Dia bukan untuk steam saja, boleh masuk oven juga tak? Yang ni steaming tray. Tengok, ada gambar. Ada ni. Ini mahal ni saya suka lah. Thermomix punya ni. Hebat kan? Dia masak macam ni. So biasanya kalau yang ni saya buat untuk steam ikan masak Thai tu, sotong Thai, memang best lah. Sekarang ni memang saya suka steam. Dia ada peringkat-peringkat dia. Sekarang ni saya suka steam sebab sedap. Dulu saya malas steam tau sebab kena angkat steamer yang besar tu dekat belakang tu, saya tak suka steam. Sekarang ni, yelah, dah mudah ada benda alas ni, kita steamkan semua barang, masakan. Jadi best, sangat best lah. Lagi satu sebab dia sihat kan. Lepas tu, 1, 2, 3, 4. Ni, nampak je kertas macam ni. Ini adalah Baroma baking paper. Tengok. Buat kan? Okay. Jadi tak perlulah korang nak kena gunting ke apa ke. Yang ni, dia ada 2 jenis tau. Satu yang macam ni, plain macam ni. Satu lagi vented. Yang saya punya, saya tak ada vented tu. Saya ada yang plain saja. Jadi yang ni yang saya tak ada. Yang ni best tau. Jadi sebab dia reusable. So maksudnya kita letak air, lepas tu letak atas ni. Cara nak guna dia. Sebab saya confirm memang korang akan belilah lepas ni. Cara nak guna terus. Okay, baking paper ni korang basahkan dulu sebab dia nak suruh stay in place lah. Tak adalah bergerak-gerak kan. Baking paper ni, lepas tu lepas dah siap boleh basuh balik. Okay, baking paper pun reusable. Best lah. So dia akan datang macam ni lah. Macam ni. Satu yang plain, satu lagi yang vented. So saya tak ada yang vented tu. Best korang tahu. Saya punya lah susah-susah promote nak dapat barang-barang baroma ni. Tapi korang boleh beli Thermomix. Ikutlah bayar lah macam mana pun buat host as a host gift.
mudah sajalah host tu. Dah dapat dah. And then apa yang saya suka adalah tengok dia datang dengan packaging yang lawa macam ni. Saya memang sukalah sebab dia semua dapat dengan box lah, dengan box macam ni. Sebab nampak tak box banyak kat belakang tu. Yang ni lah sebab saya ada semua, ada 2 set semua. Okay, sangat best. Sebab saya memang guna kalau ada Thermomix ni better grab sekarang sebab host gear dia sangat best. 360. Dia punya total semua harga adalah 360 tapi korang boleh dapat free dengan dapatkan Thermomix pada period ni as a host gift lah. Best kan? Okay. Lepas tu kalau korang bayar full payment ada extra host free gift. Ini memang auto dapat lah. Dapat carry bag. Carry bag tu sangat best. Saya just ada trolley bag tau. Kalau carry bag tu korang nak pergi, memang akan bawa pergi mana-mana. Pergi travel, pergi balik rumah mak ke apa. Memang sekarang ni memang akan bawa. Okay. Sebab Thermomix ada transportation mode. Jadi takkanlah kita nak letak dalam apa tu, tak lawa lah. Boleh je letak tapi tak lawa. Saya biasa letak dululah sebelum saya ada trolley bag tu, saya letak macam tu je dekat belakang, seat belakang tu. Safe je, cuma tak lawa. So kalau ada carry bag ni, dia dah compact, dah memang lawa lah. Sedap mata memandang. Dapat free kot. Siapa tak nak, rugilah kalau tak beli sekarang kan. Saya dah beli, jadi tak dapatlah nak carry bag tu. Saya tak dapat beli tau carry bag tu. Sebab dia adalah free gift untuk customer. Kita orang tak dapat beli. Okay, back to Intan. Okay, kira lah. Okay, so ini yang lepas dia kata ada kita pakai skill untuk muli tu, lebih kurang macam ni lah. So biasalah bila buat kat rumah ni, bentuk panjang pendek, gemuk, kurus semua ada. Tapi tak kisah, yang penting masuk perut kita sendiri kan. So yang ni, kita nak steam dia pakai function Baroma lah. Ni macam saya cakap tadi kan, pupuk ni kalau macam tak nak steam, nak goreng terus pun boleh. Maksudnya daripada yang dah uli lepas uli tu terus goreng. Jadi pupuk goreng tanpa rebus. Ataupun tanpa steam lah kan. So yang ni kita steam pun boleh, maka mana pun sedap. Ataupun kita steam dulu, lepas tu kita nak goreng balik lepas tu pun boleh. Mana-mana boleh, atas pilihan kita semua. So yang ni kita steam dalam 15 minit cukup. Okay, yang ni Baroma. Speed one. So bayangkan dalam masa 15 minit kita nak buat apa? Okay, so kita akan bercakap pasal ini sikit lah. Ada 3 benda yang saya nak cakap kali ni. Pasal function Thermomix. Tadi kawan-kawan saya pun dah explain pasal function lain kan. So ini antara function dia lah. So yang ni yang pertama, kalau kita kat sini, low temperature cooking dengan high temperature cooking ataupun caramelization lah. So kalau low temperature cooking ni, dia Thermomix ni dia nak emphasize masakan ni is all about temperature, time and speed. So kalau masuk contoh kita tengok yang low temperature cooking, kenapa penting? Sebabnya kalau contoh dalam masakan yang melibatkan sayur-sayuran, kita nak preserve the nutrient kan? Kita tak nak kalau macam overcook, nutrient tu hilang, rasa pun macam tu je. Tapi kita nak the right temperature untuk preserve the nutrient lah yang penting untuk sayur-sayuran kan? So dia punya apa ni? Dia punya setting sendiri, berapa temperature yang bagus untuk preserve the nutrient macam tu. So selain tu kita boleh tengok kalau contohnya yang high temperature cooking kan, kita boleh buat apa high temperature cooking. Contohnya kita nak browning lah. Tapi yang ni auto set tu ni lah, maksudnya bila kita browning daging contohnya kan. Yang ni yang kita Thermomix ni dia ada function safety, so kita tak pernah set sendiri. Dia ada auto set, kena ikut dia punya resipi ataupun kena ambil daripada yang kita punya step lah, baru dia boleh function ni. Tu untuk kita punya safety lah. Ataupun caramelization. Caramelization ni kalau ikutkan 170 degree yang dipakai untuk buat gula. Caramel lah. Caramel ke, lollipop ke, semua kita boleh try lah. Lollipop tak pernah try lagi, tapi caramel dah pernah buat lah. So basically, siapa sangka boleh buat sos caramel kan macam tu kan. So kita boleh buat kat rumah sendiri. Okay, selain ni,
macam saya cakap tadi, saya cakap pasal temperature. So perfect temperature control. Perfect temperature control ni maksudnya daripada serendah-rendah temperature apa yang baik untuk makanan kita, sehinggalah setinggi-tinggi temperature yang kita boleh guna untuk masak. So contohnya dia bagi contoh kat sini kan, contohnya just let's say macam nak warm susu baby ataupun nak buat baby food. Temperature tak perlu tinggi tu orang perlu pakai. Nanti lucu pula kan, lidah baby taste bud dia yang halus tu kan. So let's say contohnya untuk heating baby food 37 degree je yang dia perlu. So yang lain contohnya nak buat apa dia? Kita nak baking. Lepas tu nak cairkan coklat. Dia perlukan 50 degree je. Tak perlu lebih, tak perlu terlampau tinggi. Kalau atas dapur nak kontrol temperature ni memang taklah siapa pandai tu memang dia ada masak lah kot, ataupun yang menu ni boleh pakai yang temperature punya cooking punya temperature tu kan. Tapi siapa lah rajin sangat nak check, kalau nak check exact temperature ke tak kan. So kita biar je Thermomix do all those things lah, biar dia control the temperature. So for example lagi kita nak buat apa, nak dissolve the gelatin 60 degree je, tak perlu lebih ataupun tak boleh kurang lah basically macam tu. Apa yang kita boleh buat? Nak buat sauce at 70 degrees ataupun brew tea and coffee. Sebelum ni siapa yang biasa rebus je air kan? Lepas tu masuk paket teh kan macam tu kan. Yang tu bukan brew, yang tu boil kan. So dia punya rasa memang tak sama lah. Kalau coffee yang di brew ataupun teh yang di brew ni memang ada difference dengan kalau contohnya kita masak melalui rebus air je macam tu. So lagi apa kita pernah buat? Siapa pernah buat kaya spread? Pernah mimpi tak nak buat kaya spread? Pernah mimpi tak nak buat kaya, nak buat jam sendiri, nak buat apa lagi, roti sendiri. Roti mungkin pernah buat tapi kalau jam ni rasanya orang tak pernah fikir lah nak buat. Ataupun kaya, nak buat kaya sendiri ni orang tak pernah fikir. Saya pun tak pernah fikir nak buat, tapi saya pernah buat lah. So itulah kebaikan yang saya rasa daripada Thermomix ni, kita boleh buat semua benda. So apa lagi yang dia beritahu pasal roti. So tulis sini tumis lah. So tumis ni just needs 120 degrees. Tak perlu lebih. Kalau over suki pun, over panas pun tak sedap juga. Rasa honey tumis macam tu kan. And then ini brownie yang saya cakap tadi. Sekarang dah ada ni nak buat sous-vide ke, nak masak daging, nak masak steak, nak buat brownie daging. Memang senang lah. Tak perlu nak risau atau apa. Dan sekarang macam tadi lah yang kita kata caramelization lah, nak buat lollipop ke coklat, bukan coklat lah maksudnya nak buat honeycomb ke yang Squid Game tu kan, boleh buat sendiri dengan Thermomix. Dan nak ikut trend orang sekarang kan, kita buat sendiri honeycomb tu, kita main lah Squid Game sendiri macam tu. Okay. And lastly, saya nak bagi tahu pasal perfect texture. So perfect texture ni dia lebih kepada dia punya fungsi blade lah. So perfect texture macam mana kita nak, apa yang kita texture yang kita nak. Contoh lah, kalau contoh kita nak buat sup ataupun kita nak buat apa dia kata sini, dessert, kaya, jam, yogurt macam tu. So memang dia orang benda-benda ni dia punya texture bila kita buat tu dia berbeza. So kalau kita main hantam je contohnya dengan satu blend, takkan dapat lah macam mana tekstur sup sebenarnya, ataupun macam mana tekstur jam yang sepatutnya, tekstur kaya, macam tu. So basically dengan Thermomix ni, kita akan dapat tekstur yang perfect lah. Itu lah, bila kita masak tu memang inilah makan yang betul. Maksudnya dia punya tekstur, dia punya rasa, dia punya masa untuk masak. Dia punya line tu rasa bila contohnya kalau nak overcook ataupun tak macam tu kan. Okay. Then sampai sini je lah. Nanti kita tunggu kita punya bobok masak. Kita boleh enjoy lah. So saya tak ada apa-apa, saya pass pada Ina pula. Kita tengok apa yang dia masak. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Boleh dengar? Okay, Assalamualaikum. Saya nama saya Ina. Tak nampak, sorry . Okay, nama saya Ina. Hari ni saya nak masak ketupat sotong.
Ketupat sotong ni dia ada 2 jenis sebenarnya, yang Kelantan dengan Terengganu. So hari ni saya akan buat yang Kelantan punya version lah. Okey. Siapa yang pernah makan? Ada tak yang pernah makan? Biasanya orang Kelantan dengan Terengganu je lah yang familiar dengan benda ni. Version pedas Okey. Nak buat ni kalau version Kelantan punya memang senang aja. Resepi dia pun senang, bahan pun tak banyak. Saya cuma perlukan tepung pula, sorry. Beras pulut, sotong, niseh dengan daun pandan, itu saja. Dengan santan. Okey, so mula-mula benda pertama yang kita kena buat ni, kita kena rendam dulu. Nampak tak? Nampak Rendam beras pulut ni dengan air, sikit air, santan dengan garam. Okey, lepas tu kalau saya rendam lebih kurang dalam 1 jam macam tu lah, lebih kurang Bila dah siap rendam ni, kita masukkan dalam sotong. Sebab tu nama dia ketupat sotong, sebab kita masukkan dalam sotong ni. Kalau ketupat biasa tu kita masuk dalam daun kan. Ini special sikit lah, kita masuk dalam sotong. Okey, cara dia senang je, pakai sudu kecil, sudukan je masuk dalam sotong ni. Okey? Macam ni Kita tak boleh masukkan banyak sangat sebab nanti dia punya pulut tu kembang. Okey, tolak-tolak sikit sebab kita nak bagi dia masuk sampai dalam Kalau saya isi dalam 3/4 macam tu je. Okey, tolak-tolak sikit. Okey dah. Saya isi sampai sini lebih kurang. Sampai sini. Nampak tak? Okey, lepas tu kita masukkan kepala dia. Kepala sotong ni kita masukkan. Macam tu. And then kita seal dengan pencungkil gigi. Kalau saya buat macam ni lah. Okey, cucuk je. Cucuk. Okey, macam tu. Okey, ni yang saya dah siap buat lah Yang saya dah siap buat dah. Yang saya pakai sotong saya sederhana sebab kita tak nak dia kalau kecil sangat kita susah nak isi pulut tu kan. So kita cari yang saiz sederhana macam ni lah Kalau saya suka bersihkan dia punya kulit sebab nanti lawa sikit lah, nampak gebu sikit kan. Okay, next step kita susun daun pandan dalam ni. Ni daun pandan saya pakai lebih kurang 2 helai macam tu. Ada orang dia suka letak banyak sebab dia nak wangi. So depends lah Susun daun pandan dalam ni. Okey. Lepas tu masukkan sotong ni satu persatu. Sekejap lagi saya tunjuk Versi Kelantan ni dia manis sikit lah Kalau versi Terengganu dia macam lemak-lemak masin macam tu, dia ada rempah-rempah dia. Tak, kita terus masak dalam ni je. Jangan risau, tak hancur tak hancur. Okey, lepas tu kita masukkan santan lah. Saya pakai santan kotak je. Ini lebihan tadi yang daripada tepung pulut tadi tepung pulut lagi. Beras pulut yang kita rendam tadi tu saya masukkan sikit je daripada sini. And then balance dia tu semua saya masuk dalam ni lah. Okay, tuang je. Alright. And then lepas tu masukkan air sikit. Alright. Air tak perlu banyak sebab sotong tu nanti dia akan keluarkan air dia sendiri. Kita tak nak terlampau
banyak kuah sangat. Kalau saya prefer dia pekat lah. Okey, kita setkan dia dalam 15 minit macam tu. Okey. 100 degree Celsius, reverse blade, spoon speed. Okey, sebab tu dia tak hancur tau, sebab kita pakai reverse blade and spoon speed je. Maksudnya macam sama macam kita kacau-kacau dengan apa tu, senduk tu kan dekat atas dapur tu kan. Macam tu lah. Nanti kita tengok outcome dia. InsyaAllah tak hancur. Saya dah buat banyak kali. Macam ni memang dia tak hancur lah. Sebab kita pakai reverse punya function. Okay. So tunggu dia masak selama 15 minit. Sotong ni memang kita kena masak lama sikit. Sebab apa? Sebab kita ada pulut dekat dalam. Kalau kita masak sekejap memang tak masalah. Pulut tu dekat dalam kan. That's why kena rendam dulu. Salah satu sebab lah kenapa kita rendam lama sikit. Sebab kita nak bagi dia, apa tu nama dia? Nak bagi dia kembang dan dia cepat masak. That's why. Okay. Jadi kita akan biarkan dia dulu 15 minit macam tu. Lepas tu kita masukkan nisen ni. Nisen ni. Kalau orang Kelantan tak kenal nisen, tak tahulah macam apa orang itu budu lepaskan botol kan. Tak kenal nisen ni. Okay. Sementara kita nak tunggu dia masak ni, saya nak cerita sikit lah pasal apa? Pasal Thermomix ni, okay? Salah satu dia punya konsep Thermomix ni, dia adalah fast and fresh every day. Kenapa? Apa maksud dia fast and fresh every day tu? Maksudnya, apa ni? Dia promote healthy punya cooking and dia promote home cook. Macam tu, home cook. Sebab kadang-kadang kalau kita macam, nak masak, kalau kita masak sendiri dekat rumah, kita boleh kontrol gula, garam dia, dia punya, contohnya kalau kita buat roti ke ataupun apa-apa masakan, kita tak perlu masukkan preservatif kan. Kalau kita beli dekat luar, memang akan ada preservatif lah. Selain daripada masakan, Thermomix ni dia boleh buat bahan masakan juga, ingredients. Contohnya macam apa tu? Nak buat garam masala ke, ataupun kalau kita nak masak kari kan, tiba-tiba tak ada apa tu, sebut kari tak ada, rempah kari tak ada. Tapi bila kita search dekat Cookie Dunia memang ada resepi yang macam tu lah. So bagi saya itu sangat bagus sebab dia lebih dia tak ada healthy tapi healthier lah compare dengan kita beli dekat luar. Apa yang kita boleh elak macam pengawet ataupun warna tiruan kita boleh elak, kita elak lah, betul tak? Okey, selain daripada tu apa ni, kalau macam apa Cookie Do ni, okey, dia punya Cookie Do resepi dalam ni, nama dia Cookie Do tau. Cookie Do ni adalah online platform, online recipe platform yang dekat dalam Thermomix ni lah. Dia boleh connect juga dengan kita punya phone. So maksudnya dekat sini kita boleh install dekat telefon and then kita boleh connect dengan kita punya Thermomix. Dekat dalam tu lah kita akan cari resepi-resepi. Dia dalam tu ada dah lebih 70,000 dah resepi kan. Dah ada lebih 70,000 resepi. Maksudnya 7 keturunan pun tak habis lah kot buat kan rasanya. Saya pun tak terkejar nak buat. Bila kita buat yang baru, keluar yang baru lagi. Keluar yang baru lagi. Tak tahu bila boleh siapkan semua yang kita dah masuk dalam kita punya collection dekat dalam ni. So, resepi daripada Cookie Do ni pula bukan saja daripada daripada overseas saja. Kadang-kadang orang ingat ada ke resepi daripada Malaysia ke, semua ada. Memang ada. Dia from all around the world. So macam dengan Thermomix ni kita boleh breakfast dekat UK, lunch dekat Itali, boleh dinner dekat Thailand kan, sedap makanan Thailand kan. Sebab betul lah kita macam bila adanya Cookie Do ni, resepi daripada Thermomix ni, kita macam tak perlu risau tau kita nak masak apa hari ni. Rasanya macam dah lama lah saya tak pening-pening nak fikir nak masak apa hari ni. Compare dengan dulu. Dulu kan kita kadang-kadang kita tak tahu nak masak apa, kita call laki kita. 2 hari pun tak dapat lagi jawapan. So sekarang tak payah risau sebab apa? Kita boleh tekan je dekat Cookie Do ni, cari je resipi apa yang kita nak. Memang boleh ni. Kalau
Kalau misalnya kita nak schedule kan pun boleh juga. Kalau macam resipi dekat sini kan. Tak tahu lah korang nampak ke tak. Tak nampak? Sekejap dekatkan sikit. Okey. Dekat sini. Nampak tak? Betul. Sentiasa ada idea nak masak apa. Kalau macam saya, kita boleh setkan juga. Kita punya week kita nak masak apa. Boleh set siap-siap. Macam ni Nampak tak? Tak nampak Korang buat nampak je lah macam ni. Ini dah setting siap-siap dah. 10 Oktober, 11 Oktober, 12 Oktober. Korang boleh plan korang punya menu. Hari ni nak masak apa, esok nak masak apa. So tak adalah kita pening-pening. Ya betul. Boleh. Memang boleh. Biarkan dia masak dekat belakang tabir tu. Kita boleh tengok menu nak masak apa ni. Tengah masak ni kita boleh carilah menu apa kita nak masak malam ni kan. Dah masak untuk petang, kita cari lagi. Nak masak apa untuk malam ni. Lambat pula. Nampak tu. Banyak resipi dekat dalam ni Kalau nak scroll memang sampai, tak tahulah sampai bila, sampai boleh habis scroll semua resipi dia. Yang bestnya kita boleh filter juga. Kita punya cookie dough ni. Nak yang macam mana? Kalau korang rasa nak diet, korang boleh cari je keto diet dekat dalam ni. Keto punya resipi memang banyak. Tak percaya boleh tanya Dr. Hanani. Dia pakar keto diet. Lagi satu pasal cookie dough ni, yang paling best lah yang paling best. Yang paling best pasal cookie dough ni, bagi saya lah, yang saya paling suka, dia foolproof tau. Resepi dia dekat dalam ni, foolproof. Apa maksud foolproof? Kalau bahasa Melayu, kalau direct translate dia jadi anti kebodohan pula nanti kan? Bukan, dia anti gagal. Kenapa kita cakap anti gagal ni? Sebab dia punya resipi dekat dalam ni, dia guided cooking. Lepas tu dia step by step dia ajar kita. So nak kata kegagalan tu 0.01 lah kot, boleh cakap macam tu lah kan. Contohnya kalau kita masak sesuatu makanan yang kita tak pernah makan pun sebelum ni, kita try masak, sedap. Dia jadi sedap. Tu yang jadi macam semua orang yang biasanya yang ada Thermomix ni akan terasa teruja bila kita try benda baru. Kalau sebelum Thermomix ni, korang semua yang ada Thermomix ni, sebelum ada Thermomix, macam mana kita, apa kita buat kalau kita nak try resipi baru? Kita Google kan? Kita Google. Lepas kita Google, kita try. Kadang-kadang kita Google pun belum tentu lagi jadi. Dah membazir dekat situ 2-3 kali nak kena buat resipi sama. Last give up. Last tak masak. Lebih baik kita resipi dalam cookie dough ni yang dah precise dah. Semua benda, ingredients dia berapa banyak. Time dia berapa masa banyak kita nak kena guna. And then dia punya kalau ikut resipi kat dalam ni, memang dia dah precise everything lah. So tak perlu nak risau cukup ke, tak cukup ke. Dia punya ni pun dia ada function scales ni pun sangat sensitif dia punya scale. Dia punya accuracy adalah 1 gram. Maksudnya kalau korang terlebih sikit pun dia tak effect sangat lah macam tu. So bagi saya tak membazir langsung kalau korang beli Thermomix. Sebabnya kalau nak bandingkan dengan harga dia, dengan fungsi yang korang dapat, dengan resepi yang built-in dekat dalam ni, 70,000, sangat-sangat berbaloi. Sangat-sangatlah berbaloi. So, rasanya tak perlulah fikir panjang kan? Tak perlu fikir panjang, membazir masa. Baik korang beli je, lepas tu korang try sendiri dan korang akan faham apa yang kita orang cuba nak sampaikan. Okey, sementara tu saya ada 6 minit lagi. Rasanya kita boleh ke chef seterusnya lah, Dr. Hanani. Okey? Okey, terima kasih Aina untuk ketupat sotong dia. Jadi sama ada kita faham melenggang si tadi lenggang. Tahu tak tajuk lagu tu? Joget faham. Sebab tu saya nyanyi. Okey, hari ni kita tak payah kita meluh pergi kancil gobang maju, tak payah. Hari ni saya bawa anda ke satu rancangan masakan macam nak masak ikan patin gulai tempoyak. Saya baru belajar tadi saya dengan mak saya cara basuh ikan patin semua. Okeylah, kita jujur. Okey, tapi rupanya senang betul nak masak gulai tempoyak ikan patin dalam Thermomix. Saya ingatkan dia hancur. Saya macam betul ke aku ni nak masak? Tadi ke aku, koma, Keh. Betul ke Keh ni nak masak
gula tempoyak ikan patin dalam Thermomix ni? Punya boleh. Boleh. Okay, pantang. Semua tahu pantang. Tak apa. Okay, steady. Alright. Jangan bergerak bawah, nanti bentan. Okay? Okay, jadi kita buat lawak sendiri, gelak sendiri. Okay, so nak masak gula tempoyak ikan patin ni, kita perlukan ikan patin. Kepala, badan, ekor. Okay, cara nak cuci dia, yang ni ikan patin sangkar Sungai Pahang, Temerloh. Kita order khas nak bagi tunjuk dekat rancangan ni. Patutnya bayar semua ni, tengok ni. Okay, lepas tu cara nak cuci dia, cuci, lepas tu lumur dengan garam. Tu mak kan tengah dengar tu betul ke tidak. Lumur dengan garam, lepas tu potong. Lepas tu letak cuci dengan lima nipis. Potong sereh nipis kita. Lepas tu cuci. Baginya hanya yang hilang. Ya. Ikan patin ni, tengoknya. Arwah ada ikan patin. Kepala ni sedap kalau kita potong separuh. Boleh tak faham ke tidak ni? Ni ada orang faham ke tidak ni? Kepala tu potong longitudinally. Potong menegak. Ya? Dia potong macam ni. Lepas tu kena ada cili padi, serai. Cili padi ni kita sediakan 12 biji. Lepas tu cili merah besar dalam 2 biji macam tu. Lepas tu serai sebatang, ambil yang putih. Lepas tu kena ada asam keping sikit. Kunyit dalam 15 gram. Tak apa, nanti kita share resepi ya. Lepas tu ada daun kesum, daun kunyit sikit. Garam, gula, air. Dan watak utama tempoyak. Tempoyak ni tengok ada salam Aidilfitri lagi. Yang ni makcik Kais bagi ni. Satu bekas tempoyaknya bagi. Nak suruh masak ke Thermomix ni. Ya. Okey, jom kita start masak dulu. Baru kita bercerita. Kalau bercerita tak habis-habis nanti. Okey, mula-mula. Letakkan serai. Letak je macam ni. Lepas tu, tutup kita kisar 4 saat. Pusing je lah, bukan susah sangat. 4 saat, speed 4. Resepi ni ada dalam buku, kejap dalam buku Malay Kitchen. Tapi ada olah-olah lah sikit, bagi sedap. Dah siap kita blend serai ni, kita ketepikan dulu. Okey. Lepas tu kita masukkan cili padi. Cili padi ni kena buang dulu ya bijinya. Kalau tak nanti pedas. Kita nak pakai cili ni cili merah-merah je. Tak nak pakai cili hijau sebabnya nak bagi kuah dia colour orange. Macam tu kan terpoyak colour orange. Bukannya colour minggri. Betul? Betul? Taruh je semua cili padi dengan cili merah. Cili padi ingat 12 biji, cili merah 2 biji. Ya, buang biji. Lepas tu masukkan kunyit. Kunyit ni nak 15 gram. Okey, ni saya masak secara manual. So kalau ikut resepi tu kita kena timbang lah. Kita ada option untuk timbang. Timbanglah 15 gram. Okey, saya dah timbang siap-siap tadilah 15 gram. Lepas tu watak utama kita iaitu tempoyak. Aduh, aku ni dah pantang. Okey, masukkan tempoyak. Bau dia tapi tak boleh makan sebab pantang. Tengok pengorbanan. Masukkan. Okey, dalam buku resepi tu dia cakap 50 gram. Tapi sebabnya kita test tadi nak sebab tempoyak ni baru. So dia lagi pure kalau kita masukkan 100 gram. Kita cubalah. Kita nak bagi yang betul-betul pure. Macam kat Gobang Maju Kancil. Mengapa lagi satu nama kedai tu? Ella tahulah dia jalan-jalan cari makan. Masukkan 1 gram. Gitu masuk tempoyak, settle. Lepas tu kita masukkan, lepas tu kita kisar. Kita kisar ya cili, tempoyak dengan kunyit tadi. Okey. Dengar tak Dema ni? Diam je. Dengar. Faham ya? 15 saat. Okey, 15 saat, speed 10. Tengok. Kita blend dulu.
Seudah selesai 15 saat, dia berbunyi. Lepas tu, dia bersepal lah kat dalam ni. Bersepal, lepas tu kita ke bawahkan sikit. Ui, elok. Oh, tiba-tiba utara. Pepalih weh. Mesti mak sis tengah gelak. 15 saat lagi, saya kisah lagi sekali. 10 saat je lah, diskaun. Boleh, ikut kita je. Dah siap dah blend. Senang. Ni kan sambil bawa baby pun boleh masak tempoyak. Tapi bahayalah sebab bawa tempoyak baby nangis dia. Okey, lepas tu apa nak buat? Kita masukkan air. Okey, masukkan air 500 gram. Okey. Masukkan air. Air benda, air mutlak lah, air kosong. Takkan mahu buat melo. 500 gram. Semua nampak ketiak kan? 509 gram. Tak apalah 9 gram. Tak jadi benda lah. Okey, lepas tu kita masukkan 1 sudut teh garam. Masuk. Betul ke garam? Betul. Lah orang pantang-pantang ni kan tak betul mata dia. Okey, lepas tu masukkan daun kesum. Macam tu. Lepas tu kita masukkan sikit asam keping. Sebabnya tempoyak ni baru so dia tak berapa masam lagi. So kita masuk sikit asam keping untuk support. Macam tu. Okey, asam keping tu boleh 1-2. Kalau tempoyak tu macam lama rasa-rasa masam tu kurangkan sikit ataupun tak payah asam keping pun tak apa. Ni mak sis cakap apa-apa makan. Tanya makan. Ya. Lepas tu kita masukkan yang serai yang kita blend tadi. Okey. Lepas tu tak masuk ikan lagi. Sabar. Kita masak dulu. Okey, masak dia 8 minit. 8 minit je. Pergi kita meluh punya 8 jam. 8 minit je masak. Bukan lama sangat. 8 minit. Lepas tu suhu 100. Okey, lepas tu speed buatlah 2. Masak dah kita punya kuah tempoyak. Okey, sekarang ni turn bercerita. Tak nak cerita, tepi sikit. Nak cerita. Okey. Tadi godong-godong. Kawan-kawan semua dah cerita dah. Boleh sous vide, boleh boleh benda lagi. Steam, boleh buat lasam, boleh buat ketupat sotong dalam tu. Apa lagi Thermomix boleh buat? Mestilah semua orang tahu. Boleh uli dough, boleh buat roti. Okey, punyalah power dulu. Kan ni tak reti tak buatnya roti-roti, kek ni tak pernah buat lah. Susah sangat ni buatnya. Dah buat tu buat leceh, nak kena basuh mangkuk, pinggan, benda-benda mixer, bread maker, kan tak ada pun semua tu sebenarnya. Tapi rasa macam leceh sangat nak buat semua benda tu. Tapi dengan Thermomix, ya Allah, macam senang sangat nak buat ni. Bukan nak promote benda tapi memang betul senang sangat nak buat. Lepas dah buat dough tu pula, boleh ni cuci sendiri. Bagus tak bagus Thermomix ni? Bagus, beli sekarang. Memang betul bagusnya. So bila ada Thermomix ni nak masak roti tu, nak hidupkan yeast tu, dia boleh hidupkan. Lepas tu kiranya nak buat tu senang. Sebab part yang paling susah tu nak menghidupkan yeast. Okay. Lepas tu nak bagi berbuih-buih, nak bagi dia naik sendiri, memang tak pernah terjangkau fikiran boleh buat. Tapi dengan Thermomix boleh buat belaka. Lepas tu dah ada Thermomix ni nanti bolehlah buat kuih mantau, boleh buat roti, boleh buat comel-comel semua ni boleh buat. Boleh buat mie juga. Lepas tu, buku surat apa lah tu? Lepas tu, boleh buat aiskrim. Bayangkan, boleh buat aiskrim. Tak nak ke cuba-cuba buat aiskrim dengan anak-anak, buat aiskrim yang healthy, kurang gula. Lepas tu sekejap, lepas tu dia kisah bekukan je buah tu, awak masuk dalam ni, lepas tu dia kisah jadi aiskrim. Bukan susah sangat, lagi satu dia healthy. Lepas tu memang seronok sangat tau kalau boleh buat aiskrim ni. So boleh buat aiskrim. Saya pernah buat aiskrim mango, pernah buat aiskrim dragon fruit, aiskrim banana, macam-macam saya pernah buat. Memang seronok lah. So dengan Thermomix kita, satu kita boleh buat masak macam-macam. Satu lagi boleh mengeratkan silaturahim kita dengan anak kita. Biasa kalau masak ni anak ni kena keluar semua. Kena keluar dari dapur. Nyemak.
Yelah kita nak masak ni sibuk lah nak tekan ni. Tapi dengan Thermomix tak apalah, nak tekan lah, next putar lah. Seronok sangat tau Thermomix ni. Ya? Okay. So, habis dah lah. Nak cerita apa lagi ni Ella? Jadi kita masak ni dalam 5 minit kuah ni. Kejap lagi baru kita akan masukkan ikan patin ni dalam ni. Senang, memang senang. Mula-mula memang risau kalau masak ikan patin dalam ni, ikan patin tu hancur. Tapi memang tak hancur. Memang jadi. Lepas tu sedap lah tu. Okay. Apa lagi nak cerita? Apa lagi nak cerita? Apa? Kita cuba tanya. Gitu tiba-tiba kita jadi rancangan pula. Ceritalah pantang masak guna Thermomix ke? Pantang. Okay, sekarang ni saya ada CL. So sekarang CL lah masakkan untuk saya dulu. Tapi lepas ni CL saya nak balik dah. Saya memang plan nak masak lah. Masakan pantang guna Thermomix. Memang banyak sangat menu-menu yang saya dah save. Saya dah add to collection yang apa saya nak masak masa pantang nanti. Macam tu. Memang masakan yang saya tak pernah jumpa tapi healthy semua saya dah save lah. Contohnya macam braised chicken lah. Ada yang apa tak sesi hari tu, kita boleh tengok, tak masalah. Hanya kata yang kita tipu je, tak ada, betul. Sekejap ya, main resepi. Simpan dah, save collection. Mana-mana resepi pantang. Dia tidak boleh scroll, sekejap ya. Ella jeling dah tu. Sekejap ya, pantang. Pantang. Sejak pantang ni jari ni lembut je, yang urut setiap hari. Okay. Contohnya braised chicken with mushroom. Lepas tu saya ada simpan ginger sesame oil chicken. Ini semua boleh untuk pantang. Lepas tu oil free honey chicken wings. Gitu. Tengok saya punya menu saya nak masak nanti. Saya ada sekarang ni hari ke 29 kot. Yelah lepas pantang tak ingat hari. Tapi dalam 20 lebih lah. So saya punya CL pun dah nak balik. So saya nak masak sendiri nantilah. Ada berbaki 14 hari lagi. So steam salmon ada Thai steam with lime. Semua tu saya akan masak lah nanti. Gitu. Okay. So apa lagi nak tanya? Dah beranak masih slim apa rahsia saya? Rahsia saya pun tak tahulah apa rahsianya. Ketika mengandung saya makan macam biasa je sebenarnya. Saya makan nasi semua macam biasa, cuma saya jagalah nasi tu sikit je. Tak makan banyak sangat. Lepas tu apa rahsia? Alah, tanya on the spot macam ni tak ada idea nak jawab tau. Okay. Lepas tu before saya pregnant tu saya keto diet lah. Semua orang dah tahu dah. Saya takut tau. Saya mengatakan doktor dan Asyik cakap saya keto diet. Terus ingat saya pakai keto betul-betul pula. Okay. Lepas tu tak tahu nak cerita apa ni Ella. Cuba tanya soalan sikit, nak tanya apa. Okay. Sepanjang saya menggunakan Thermomix ni lah, saya memang sangat puas hati. Macam semua orang tahu, mak saya pun sekarang memang guna Thermomix masak, saya tak tipu. Memang sepanjang saya pantang, dia masakkan untuk suami dengan anak saya menggunakan Thermomix. Apa yang dia masak tau? Kek apple, dia dah masak kuih seri muka, dia dah masak semua jenis lauk. Lala masak petai. Lala boleh masak dalam ni. Lala masak petai, ikan sambal, ayam hani-hani tak tahu apa benda. Tak pernah jumpa pun resipi dia buat. Lepas tu chicken adobo. Pernah dengar chicken adobo? Tu pun mak saya masak. Lepas tu apa lagi mak saya masak? Memang banyak. Saya ajar mak saya, tak sampai sehari, dia dah tahu macam mana guna Thermomix. Dia memang dah expert, dia buat manual resipi je. Dia tak ikut sangat yang cookie dough. Apatah lagi yang ikut cookie dough tu, lagilah power. So setiap hari saya memang duduk kat atas bila pantang. Mak saya WhatsApp je, hari ni masak chicken adobo. Dia hantar gambar. Dia kata post lah kat kawan-kawan, suruh dia beli Thermomix. Macam tu. Lepas tu besok tu dia masak pula apa benda dia masak macam-macam. Lepas tu dia post lagi dalam WhatsApp. Dia kata, ni promote kat kawan-kawan, suruh beli Thermomix. Setiap hari macam tu. Lama-lama dia cakap, ibu rasa ibu nak jadi advisor lah. Boleh tak Irina masih nak jadi advisor Thermomix? Mak saya sangat hebat tau. Dia tahu ni MB. Panas. Hati-hati Ni MB. Recruit. Itulah kena rekrut ni. Dengar tu ibu. Mak saya memang kiranya ibu-ibu pun boleh, macam-macam generasi pun boleh menggunakan Thermomix. Saya pun tak sangka mak saya boleh hebat sangat menggunakan Thermomix. Memang setiap hari, setiap pagi saya dengar Thermomix saya bunyi. Tiding. Betapa hebatnya. Kini Thermomix ni
senang nak guna, semua orang boleh guna, mempercepatkan kerja-kerja kita. Lepas tu masakan dia semua jadi, insya-Allah. Macam tu. Belikan mak satu, betul. Jangan beli untuk kita je, beli untuk mak satu. Tak pun rekrut, kita rekrut anda jadi advisor, dapat free Thermomix boleh bagi mak. Macam tu. Kan lagi berkat tu. Gitu. Okey. Punyalah. Apa lagi nak tanya? Mak nak satu Thermomix nak? Betul. Belikan untuk mak satu. Okey. So, tinggal 15 saat lagi. Saya tak tahu dah nak cerita apa. Unless korang nak tanya apa-apa soalan lah dekat saya. Gitu. Ingat popular sangat gitu. Tak payah beli telekon Siti Khadijah dah. Betul. Telekon Siti Khadijah dah beli dah mungkin. Beli Thermomix pula. Alhamdulillah habis dah. Tak ada idea cerita apa dah tahu. Dia dah pantang kan, dia brain dia shrink sikit. Tak banyak sangat idea. Okay. So kuah dah siap. Kuah 8 minit je dok popek cerita mak pasal pandai masak Thermomix, cerita pasal tak tahu apa nak cerita, tiba-tiba dah siap dah kuah. Nak tengok colour dia. Colour. Wah, tumpah pula. Nampak ke tidak tahu? Tertumpah kan? Nampaklah ada colour oren. Memang cantik. Bau dia sedap betul. Okey, sekarang ni kita masukkan ikan kita. Masukkan ikan. Masuk je. Jangan risaulah, masuk je. Apanya risau sangat tak? Masukkan ikan. Kepala, ekor dengan badan. Okey. Lepas tu, lupa daun kunyit. Okey. So, masak je macam ni. Berapa lama nak masak lepas ni? 2 minit je. Duk popek tak sampai sejam pun. Dah siap. 2 minit. Suhu baroma. Lepas tu, reverse kita kena reverse macam Ella JTM kita yang cantik tadi tu cakap bila reverse yang kau pakai blade yang tumpul. Kau tak jadi ni lah pula, jadi sambal lain lah pula, jadi ikan hancur tak jadilah gulai ikan tempoyak, jadi gulai ikan cencaru. Bukan cencaru, cencaluk, tak tahulah apa-apalah. Okay, so sudu, speed sudu je, spoon ke? Spoon sudu dia. Okay, so 2 minit kita punya gulai tempoyak akan siap, sementara tu kita nak pas ke JTM kita yang cantik itu iaitu Ella. Okey, jumpa saya lagi sementara tunggu Hanani dengan chef-chef lain. Plating dia orang punya masakan tu. Jadi, so kita sambunglah promote lagi. Okey, so tadi korang boleh nampak. Boleh buat keropok, laksam, apa lagi, ketupat soto, and then ikan patin. Memang banyak lah. Jadi memang sesuai untuk semua orang. Senang je kan? Campak, letak, siap. Bungkus semua dalam satu mesin sahaja. Tengok. Best kan? Lepas tu semua boleh masak. Tak kira lah tadi Mak Hanani selalu cerita sebab dia stres lah sebab dia tak boleh makan. Mak dia asyik WhatsApp je masakan tu. Mak dia Nani cakap tak adalah ni English semua. Tapi boleh guna Thermomix sebab dia bila dah faham function Thermomix macam mana, memang boleh masak sendiri punya. Senang je. Lepas tu healthy. Okay, memang semualah dia boleh. Yang ni yang cookie dough tadi lah. Kita boleh cari dekat handset tu, send dekat cookie dough melalui handset. Lepas tu auto sync je dengan Thermomix. Nanti ada lagi satu function yang tak tahulah, resepi kita sendiri boleh save dalam Thermomix, lagi mudah. Jadi kalau resepi kita punya tok moyang ke, boleh save terus dalam Thermomix. Jadi kalau husband kita nak makan ke, anak-anak kita nak makan, boleh buat sendiri. Sebab apa? Dalam Thermomix dah ada. Dia tekan next je, letak bahan je. Mudah kan? Okay, so space saving. Okay lah, kalau dapur kecil ke apa, memang dapur saya kecil tau. Sebab tu saya guna satu dapur, satu living room tu as a tempat letak saya punya kitchen appliance. Sebab saya dulu memang banyak barang-barang dapur tu lah. Jadi semua dalam satu saja Thermomix tu je. Kali dah letak dekat living room sebab senang. Okay. And then yelah letak dekat living room sebab dah tak ada asap, tak ada apa kan. So sebab tu boleh masak dekat mana-mana saja, memang tak bahaya. Okay, so dapatkan Thermomix anda sekarang.
dengan harga 2988. Yang ni after less dah tahu. Kita bagi voucher RM200 dah lepas less. Okay. Kalau kira-kira Thermomix ni sebenarnya dalam RM9 je satu hari. Selama 24 bulan. So korang boleh pilih payment option mana. Memang banyak. Lagi-lagi sekarang ni ada host gift yang banyak. Ada 6 item sebanyak worth 360. So memang best lah kalau dapatkan Thermomix sekarang. Sangat-sangat berbaloi, okay? Okay. So bila korang dapatkan Thermomix ni, apa yang korang dapat? Of course lah, Thermomix, lepas tu dia punya barang-barang lah, yang item-item yang aksesori tadi, yang saya cover tu. Okay. Lepas tu akan dapat basic cookbook. Basic cookbook ni sangat best sebab dalam tu ada gambar, ada tips, ada resepi yang basic. Tapi banyak-banyak tips lah, memang sangat banyak, memang best baca buku basic cookbook. Dulu, sebelum Thermomix saya banyak buku resepi juga. Tapi yang ni best lah. Sebab tu mahal kot. Berharga dia 200 something. Lupa. And then setiap minggu kita orang akan ada satu 3 lah cooking class. Macam Zoom. Lepas tu free delivery. And then online recipe ni pun free. Lepas tu free unboxing service. Lepas tu akan ada personal advisor support. Kita orang ada Telegram group, satu recipe group, satu lagi customer support group. Dekat recipe Telegram tu memang banyak recipe manual. And then satu lagi customer club. Customer club tu sangat best sebab semua aktif. And then kalau lah korang nak tanya something ke, sebab kita ramai advisor tau. Paling ramai advisor dekat Malaysia. Paling ramai. Lepas tu ke second lah. Number 1. Number 1. Okay. Paling ramai advisor dekat Malaysia. Jadi bayangkan semua boleh tolong. Okay. Sebab dalam group customer club tu kita memang sangat aktif. Okay. Lepas tu akan dapat 2 tahun warranty. Warranty. Okay. Ataupun dah ada siapa-siapa yang dah jadi customer, memang kebanyakan yang beli Thermomix ni, yang dapatkan Thermomix ni lepas guna dia rasa happy tak? Dia rasa wah nak jadi advisor, nak join mana tahu dapat extra income. Macam saya beli Thermomix ni sebab saya nak beli bread maker. Saya just untuk buat roti saja. Tapi disebabkan bread maker yang saya minat tu 1,000 lebih kot. Jadi saya rasa tak apalah, better beli Thermomix sebab macam boleh buat lagi banyak je. Alhamdulillah nasib baik saya ambil Thermomix tau. Sebab satu ialah boleh masak macam-macam lah selain roti. Tapi rezeki saya kat sini, sebab rezeki kita tak tahu tau. Dekat mana, macam mana, kita just usaha saja. Jadi alhamdulillah rezeki saya ada dekat Thermomix punya. Jadi kalau korang suka Thermomix, korang suka masak, boleh join as an advisor. Tak rugi pun sebab kalau korang bayar advisor kit tu, yang 200 lebih tu, korang akan dapat dia punya items yang sangat murah lah, sangat best. Okay, sebab tenang je, bukan senang lah sebab kita hari-hari masak, just extra kita ambil gambar, ambil video, buat review. Itulah sebab ala-ala dah masak, mana tahu ada rezeki kat situ kan, boleh try. Okay, so kalau korang nak jadi advisor, boleh contact korang punya mana-mana lah advisor tu. Okay, kita group team Dynamix, okay, kita punya team Dynamix. Team Dynamix adalah the only team di Malaysia and Brunei yang dapat title Diamond. So kita akan ada kelas, kita akan ada support group, kita orang memang tiap-tiap minggu ada. Okay, product training, unboxing, semua ada. So memang kita akan support kita punya advisor. So jangan risau, tak adanya korang akan tertinggal ke apa ke, tak ada. Okay. Attend meeting,
boleh attend meeting kita punya new advisor. Nanti kalau korang berminat boleh attend meeting new advisor. Okay? Okay, okay. Kalau Thermomix ni memang semua boleh. Kalau chef, okay, kalau chef pun boleh tak? Saya sebelum beli Thermomix, saya ada join community juga. Nak tengok Thermomix ni okey ke tak. Okay, ramai chef yang recommend memang guna Thermomix sebab dia punya blend tu memang perfect texture. Okay, so memang ada review oleh chef. Yang ni bukan review berbayar ke apa. Saya tak join yang tu sebab saya tak percaya review yang dekat blog-blog tu. Saya punya community punya. So memang chef tu cakap dia beli Thermomix just untuk buat ni je. Untuk buat dia punya texture tu. Memang memang okey. And then so siapa-siapa yang busy, okay, saya doktor. So saya masa rehat tak ada banyak sangat. Tapi sekarang ni memang saya masak lah. Kalau tak cukup masa pun saya akan masak nasi ayam. Mungkin nasi ayam kalau saya nak cepat, okay. And then untuk yang jaga kesihatan sebab setiap resepi dekat Cookido tu akan ada nutrition semua. So tapi kita pun boleh kawal lah sebab kita tahu apa yang kita masak kan. Lepas tu yang suka masak, yang kawan yang tak pandai masak pun boleh. Tengok chef pun boleh masak guna Thermomix, tak pandai masak pun boleh masak guna Thermomix. Anak-anak, keluarga dengan budak-budak ni memang suka Thermomix. Saya tengok ada hari tu anak dia nak beli PlayStation, okay. So dia cakap tak apa, carilah duit sini. Anak dia buat dengan Thermomix cake, dia jual cake. Bagus kan, kan ni yang dah kita kena ajar sebenarnya. Tak adalah mahal kepada mak bapak je kan. Okay, so yang ni kalau kawan-kawan atau ahli keluarga yang ada medical punya progress ke apa, okay. Okay, thank you. Saya dah siap lah. Akak ada soalan ke? Okay, terima kasihlah join cooking show hari ni. Ni first time saya jadi host. First time jadi host yang dekat bahasa Melayu punya. Seorang-seorang. Biasanya akan ada team manager Elina dan semua, okay. Terima kasih. So saya harap kalau tak faham ke apa boleh tanya advisor lain. Boleh tanya advisor yang refer korang. Kalau nak video after this, kita akan bagi link. Okay, akan ada recording. Kita akan bagi link. Okay, jom kita tengok apa tu? Chef-chef lain punya masakan dah siap ke? Dah. Oh ni apa ni? Okay. Minum petang saya dah ready. Laksam dari dapur Cik Su. Okay. Cumanya tadi saya sempat scroll sikit tadi ada yang tanya. Laksam tu buat macam mana mi dia tu? Okay. Laksam dia tu saya gunakan Varoma set. Okay. So saya gunakan Varoma set ni yang also adalah ni saya gunakan je. You all kalau ada penutup periuk ke kalau macam saya gunakan plastik punya ni. Okay. Untuk buat dia punya mi. Alright, nanti I think Ella akan share kot resepi. Okay. And yang lagi best, saya nak share lagi satu je. Kuah saya yang masak tadi tu, saya letak di dalam thermoserver. So thermoserver ni so that kuah saya akan keep warm maksimum 4 jam. So apa lagi? Jangan fikir lama-lama. Teruskan mencari advisor dari pilihan anda untuk miliki Thermomix anda sekarang juga. Assalamualaikum. Okay, so sekarang kita tengoklah tadi kan. So tadi saya sempat goreng. Kalau goreng pupuk macam ni lah. Ini goreng tanpa rebus lah. Basically lepas uli terus masuk kuali. So kalau kita dah tahu kan pupuk ni, kalau dia kecut gelap si colour dia, itu maksudnya isi ikan banyak. Kalau yang biasa-biasa kalau kita beli kat pasar malam kan, nampak kembang, nampak kilat, nampak gemuk, crunchy, yang tu maksudnya tepung banyak daripada ikan lah. So kalau orang nak pion ni dia tahu kalau dia bahan pupuk, dia tahu ni tepung banyak, yang ni ikan banyak, mana pupuk yang sedap. So yang ni hasil yang lepas steam lah. Steam ni sama macam rebus lah. So warna dia gelap sikit, maksudnya isi ikan banyak. Sebab tadi pun kita letak tepung memang sikit lah ikan banyak kan.
Lepas tu yang ini pun self-made juga. Ini ladu pokok ni kadang-kadang ladu cicah ni kan nak cari kat kedai mana pun tak sama. Terutamanya kat Terengganu yang biasa dia punya lada cicah tu itu yang paling orang kata kalau beli pokok tu itu yang paling membezakan jugalah antara kedai-kedai lain ataupun negeri lain So ini senang je nak buat. Ni pun buat sendiri jugalah basically. So kalau ada bahan-bahan dia cili bom. Kalau ada nisam boleh tak nisam dengan cuka sikit lah. So tak ada apa-apa dah. Saya rasa boleh back to other chat. Tengok masakan-masakan lain juga lah. So dah pakai Thermomix anda ya. Okey, siap dah. Kita punya apa? Tupat sutong kita deh. Ni. Tapi hari ni biasanya saya buat pekat sikit lah. Saya suka pekat. Tapi hari ni kita tak sempat nak pekatkan kuah dia. Biasanya saya kalau korang suka kuah dia pekat, boleh keluarkan dulu sotong tu. Selepas masak, keluarkan sotong. Lepas tu, sambung masak lagi sampai kuah tu pekat macam yang korang nak. Okey? Okey, dah siap dah. Nampak tu? Tak hancur kan? Memang cantik macam ni je keluar. Masuk macam ni cantik, keluar pun cantik macam ni. Ada ni pun, nampak tu? Ada toothpick tadi pun tak ada masalah pun. Dia tak mengganggu pun korang punya masakan tu. Okey? So, kalau korang berminat, jangan lupa kontak balik korang punya advisor yang jemput korang masuk tadi. Okey? Assalamualaikum. Okey, nak nyanyi sikit lah. Dari Melaka pergi ke Pahang. Nak nyanyi juga tu, pantang-pantang tu. Okey, sebabnya saya buat macam ni sebab saya takut poet tumpah atas saya punya laptop. Okey, so ini hasil dia, nampak tak? Memang oren, elok, cantik, badan, kepala dengan dia punya ekor semua intact tak ada apa yang hancur. Okey, ramai tanya pakai butterfly whisk ke tidak, saya tidak pakai butterfly whisk. Saya nak tunjuk satu-satu lapat dia. Oh, action tu nak tunjuk juga tu tak pecah. Ni dia bahagian badan dia. Okey. Lepas tu ini bahagian ekor. Nak buktikan tak hancur tu. Lepas ni pakai kepala. Kepala. Ni mak saya main ibu. Ni mak saya mak saya setiap hari. Setiap hari dia masak pakai Thermomix. Enjoy dengan Thermomix. Yeah. Lepas tu ni sambal hitam mak saya masak pakai Thermomix. Betul tak ibu? Ya. Dia okey, tapi yang belimbing rebus tu kita rebus dalam ni lah kita import dari Jerantuk belimbing tu. Okey, tapi kita buat tumis sama belimbing ni dalam Thermomix. Mak saya tadi. Okey, betul tak tipu. Okey, jadi itu saja masakan Pahang kita pada hari ini. Terima kasih sebab join. So kalau berminat Thermomix, belilah dengan advisor yang ajak anda tengok Zoom ni. Okey, akhir kata mak saya nak cakap lagi sekali tu. Belilah Thermomix, menyenangkan. Okey, nanti Hani bayar. Okey. Okey, terima kasih. Okay dah. Okay. Saya tak pandai nyanyi, so kita dengar lagu ni je lah. Pakat Mari Terengganu, okay? Okay, thank you semua. Bye. Memang bagus. Bye. Bye. Thank you semua. Thank you.